Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam bab 3 tajuk pengoksidaan dan penurunan. Hari ini kita akan mengenal maksud pengoksidaan dan juga penurunan. Maksud ataupun takrifan. Pertama sekali kita kena kenal dulu apa itu tindak balas redox. Tindak balas redox merupakan tindak balas kimia yang melibatkan proses pengoksidaan dan penurunan yang berlaku serentak. Di mana proses pengoksidaan dan penurunan yang berlaku serentak. Redox, redox tu asalnya daripada perkataan bahasa Inggeris. Reduction, maksudnya penurunan. Oxidation, pengoksidaan. Jadi tindak balas redox ialah proses pengoksidaan dan penurunan yang berlaku serentak. Istilah pengoksidaan dan penurunan boleh kita takrifkan dari segi pertama, kehilangan dan penambahan oksigen. Yang kedua, kehilangan dan penambahan hidrogen. Yang ketiga, pemindahan elektron. Serta yang keempat, perubahan nombor pengoksidaan. Jadi kita akan lihat maksud pengoksidaan dan penurunan dari empat takrif ini. Kita mulakan yang pertama, takrifan dari segi kehilangan dan penambahan oksigen. Pengoksidaan ialah proses penambahan oksigen, manakala penurunan ialah proses kehilangan oksigen. Bahan yang mengoksidakan bahan yang lain atau menyebabkan pengoksidaan ialah ejen pengoksidaan, manakala bahan yang menurunkan bahan lain atau menyebabkan penurunan ialah ejen penurunan. Contoh dekat sini, dari segi kehilangan dan penambahan oksigen, cikgu menggunakan gas hidrogen kering dialirkan melalui serbuk kuprum 2 oksida yang panas, air dan kuprum dihasilkan. Jadi kita lihat pada bahan, apa jadi dekat hidrogen? Hidrogen menjadi air. Jadi hidrogen telah menerima oksigen. Bila dia jadi air, dia menerima oksigen, maka hidrogen mengalami pengoksidaan. Manakala kuprum oksida telah menjadi kuprum. Kuprum oksida telah kehilangan oksigen. Bermaksud kuprum oksida mengalami penurunan. Jadi kita nak terangkan dalam bentuk ayat, hidrogen dioksidakan. Boleh juga kalau nak tulis hidrogen mengalami pengoksidaan. Boleh. Menghasilkan air kerana hidrogen mengalami penambahan oksigen. Sebab kita cerita takrifan dari segi kehilangan dan penambahan oksigen. Sebab tu alasan kita kerana hidrogen mengalami penambahan oksigen. Manakala kuprum 2 oksida diturunkan menghasilkan kuprum kerana kuprum 2 oksida mengalami kehilangan oksigen. Jadi hidrogen adalah ejen penurunan kerana menurunkan kuprum 2 oksida kepada kuprum, manakala kuprum 2 oksida ialah ejen pengoksidaan kerana mengoksidakan hidrogen kepada air. Jadi tindak balas ini adalah tindak balas redox kerana proses pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Kita lihat contoh yang kedua dari segi kehilangan dan penambahan hidrogen. Contoh yang cikgu guna dekat sini ialah hidrogen sulfida. Bertindak balas dengan gas klorin menghasilkan sulfur dan hidrogen klorida. Kita tengok pada hidrogen sulfida, dia menjadi sulfur. Maksudnya kehilangan hidrogen. Bila dia kehilangan hidrogen, hidrogen sulfida mengalami pengoksidaan. Manakala klorin, dia terima hidrogen. Jadi hidrogen klorida. Maka klorin mengalami penurunan. Hidrogen sulfida dioksidakan menghasilkan sulfur
kerana hidrogen sulfida mengalami kehilangan hidrogen. Klorin pula diturunkan menghasilkan hidrogen klorida kerana klorin mengalami penambahan hidrogen. Hidrogen sulfida adalah ejen penurunan kerana menurunkan klorin kepada hidrogen klorida, manakala klorin ejen pengoksidaan kerana mengoksidakan hidrogen sulfida kepada sulfur. Tindak balas ini adalah tindak balas redox kerana proses pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Okey, kita lihat pula dari segi pemindahan elektron. Kita tak boleh nak guna takrifan yang pertama dan kedua sebab dalam tindak balas ini tidak ada oksigen dan tidak ada hidrogen. Natrium terbakar dalam gas klorin menghasilkan natrium klorida. Jadi apa yang kita nak guna ialah dari segi pemindahan elektron. Dekat sini kamu kena kuat dari sudut persamaan setengah. Natrium menjadi ion natrium. Bila natrium atom menjadi atom natrium menjadi ion natrium, bermaksud atom natrium telah kehilangan elektron. Kamu kena ingat balik, natrium kumpulan 1, 281 susunan elektronnya. Dia ada satu elektron valence, so natrium mudah untuk melepaskan elektronnya. So atom natrium dia akan melepaskan elektron membentuk ion natrium. Maka atom natrium mengalami pengoksidaan. Manakala klorin dekat sini dia adalah molekul. Molekul klorin pula dia menerima elektron untuk menjadi ion klorida. So molekul klorin mengalami penurunan. Okey, natrium dioksidakan kerana atom natrium. Mesti ada perkataan atom sebab kita nak cerita tentang kehilangan dan penerimaan elektron. Kalau dia atom, kalau dia molekul, kalau dia ion. Kerana atom natrium kehilangan elektron membentuk ion natrium. Okey, kita kukuhkan lagi penyataan kita dengan menulis setengah persamaan pengoksidaan. Atom natrium menghasilkan ion natrium selepas kehilangan elektron. Maksudnya atom natrium kehilangan elektron membentuk ion natrium. Seterusnya, molekul klorin diturunkan kerana molekul klorin menerima 2 elektron membentuk ion klorida. Okey, ini setengah persamaan penurunan. Molekul klorin menerima 2 elektron membentuk ion klorida. Di sini natrium adalah ejen penurunan, manakala klorin adalah ejen pengoksidaan. Kedua-dua persamaan setengah tadi kita boleh simpulkan dalam persamaan keseluruhan. Okey, dekat sini cikgu tunjuk persamaan yang mula-mula yang ada ini adalah persamaan kimia, di mana formula untuk setiap bahan dan juga sebatian yang terbentuk dan kita telah seimbangkan. Natrium bertindak balas dengan molekul klorin menghasilkan sebatian natrium klorida. Bila sebut setengah persamaan pengoksidaan, kita kena ingat tadi atom natrium melepaskan elektron membentuk ion natrium. Manakala setengah persamaan penurunan, molekul klorin menerima elektron membentuk ion klorida. Okey, cikgu tulis balik setengah persamaan tersebut. Di sini kita akan tengok elektronnya sama tak? Okey? Tak sama Ion natrium ada, dia telah melepaskan satu elektron, manakala molekul klorin dia telah melepaskan manakala molekul klorin telah menerima 2 elektron. Bila kita nak buat persamaan keseluruhan, kita kena menyamakan bilangan elektronnya. Jadi apa yang kita nak buat untuk menyamakan bilangan elektron yang dilepaskan dengan bilangan elektron yang diterima? Apa nak buat? Ya, pandai. Kita kena darabkan dengan 2.
supaya bilangan elektron adalah sama. Okey? Sama dengan mana? Sama dengan molekul klorin terima 2 elektron. Maksudnya dia lepaskan 2 elektron dan molekul klorin terima 2 elektron. Bila kedua-dua elektron telah sama, barulah kita boleh cancelkan elektron tersebut. Maka kita dapatlah persamaan keseluruhan di mana bahan tambah bahan dan hasil tambah hasil. Okey, di sini kita dapati bahawa 2 atom natrium bertindak balas dengan 1 molekul klorin menghasilkan 2 sebatian natrium klorida. Kat sini tak ada ion natrium dengan klorin sebab dia membentuk satu sebatian ion. Okey, kita uji lagi, perkukuhkan lagi pemahaman kita dari segi pemindahan elektron. Ni macam agak pening sikit kan? Susah sikit kan? Susah sikit je. Tapi bila kamu dah faham, dia senang. Magnesium ditambahkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat menghasilkan kuprum dan larutan magnesium sulfat. Jadi kita tengok dekat magnesium, apa jadi? Asalnya dia atom, selepas tu dia menjadi ion magnesium. Sebab dalam sebatian dalam bentuk ion. Jadi, atom magnesium telah kehilangan elektron. Mengalami pengoksidaan. Magnesium mengalami pengoksidaan kerana atom magnesium melepaskan elektron membentuk ion magnesium. Okey? Charge masa ni formula ion kena kuat. Kamu kena hafal dan kena guna. Okey? Kemudian apa jadi dekat ion kuprum 2? Ion kuprum 2 dalam kuprum 2 sulfat, dia akan menerima elektron untuk membentuk atom kuprum. Jadi, magnesium dioksidakan kerana atom magnesium. Tu yang cikgu kata atom tu kena sebut. Atom magnesium kehilangan elektron membentuk ion magnesium. Mg2+. Okey, persamaan. Setengah persamaan pengoksidaan, magnesium kehilangan elektron membentuk ion magnesium. Okey. Ion kuprum 2. Yang kita cerita yang mengalami penurunan. Kita tak sebut kuprum 2 sulfat. Hanya ion kuprum 2. Diturunkan kepada atom kuprum. Kenapa? Kerana ion kuprum 2 menerima 2 elektron membentuk atom kuprum. Tuliskan setengah persamaan penurunannya. Daripada ion kuprum 2 menerima elektron menjadi atom kuprum. Okey, tindak balas ini adalah tindak balas redox di mana magnesium bertindak sebagai ejen penurunan, manakala larutan kuprum 2 sulfat adalah ejen pengoksidaan. Bila sebut ejen, kita akan sebut nama bahan tersebut. Jadi bahan yang menjadi ejen penurunan adalah magnesium. Manakala bahan yang menjadi ejen pengoksidaan adalah larutan kuprum 2 sulfat. Boleh tak nak jawab ion kuprum 2 sebagai ejen pengoksidaan? Boleh, tak ada masalah. Mari kita sama-sama menulis persamaan keseluruhan yang mewakili tindak balas redox yang kita perolehi tadi. Ini adalah persamaan kimia yang cikgu dah bagi. Magnesium tambah dengan kuprum 2 sulfat menjadi kuprum dan magnesium sulfat. Setengah persamaan yang kita dapat untuk pengoksidaan adalah atom magnesium melepaskan elektron membentuk ion magnesium. Manakala setengah persamaan penurunan, ion kuprum 2 menerima elektron membentuk kuprum. Okey, cikgu tulis semula. Bila cikgu tulis semula, cikgu tengok bilangan elektron sama ke tidak. Bilangan elektron yang mana? Yang dilepaskan oleh atom magnesium dan yang diterima oleh ion kuprum.
Ya, sama. Bila sama, kita tak perlu darabkan dengan perkali. Kita boleh terus cancelkan elektron tersebut. Maka, persamaan ion ataupun persamaan keseluruhan. Persamaan keseluruhan ni sebenarnya dikenali sebagai persamaan ion. Kita akan tambahkan bahan magnesium tambah kuprum, ion kuprum 2 menghasilkan ion magnesium dan kuprum. Okey, dekat sini ada latihan untuk mengukuhkan pemahaman kamu dari segi pemindahan elektron. Cuba tuliskan bahan yang dioksidakan, bahan yang diturunkan, kenal pasti ejen pengoksidaan dan ejen penurunan, serta tuliskan persamaan setengah pengoksidaan dan penurunan yang terlibat. Dan hantarlah kepada cikgu jawapan sebenarnya. Seterusnya, tindak balas redox berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. Ini sebenarnya yang cikgu paling suka. Menggunakan nombor pengoksidaan untuk menentukan sama ada tindak balas itu tindak balas redox, yang mana pengoksidaan, yang mana penurunan. Tapi sebelum kita memahami nombor pengoksidaan, kita kena kenal dulu nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan suatu unsur dalam satu sebatian ialah cas unsur itu. Nombor pengoksidaan suatu unsur boleh berupa nombor positif, tambah X. X dekat sini adalah unknown. Nombor negatif, negatif X. Ataupun sifar. Unsur dalam sebatian kovalen boleh diberikan nombor pengoksidaannya dengan membuat anggapan bahawa unsur itu wujud sebagai ion dalam sebatian kovalen. Nombor pengoksidaan juga dikenali sebagai keadaan pengoksidaan. Okey, sebelum mengenali lebih lanjut, kita kena lihat peraturan umum menentukan nombor pengoksidaan. Kamu kena hafal peraturan umum ini. Yang pertama, nombor pengoksidaan bagi unsur bebas adalah sifar. Apa contoh unsur bebas? Okey. Tu contoh dia. Magnesium, kuprum, natrium. Logam semua kan wujud sebagai atom. So, dia adalah unsur bebas. Manakala hidrogen, oksigen, fosforus adalah sifar. Kenapa? Juga unsur. Bila hidrogen, atomnya, unsurnya sama, berikat, so dia merupakan unsur bebas. Yang kedua, nombor pengoksidaan atom unsur dalam ion monoatom. Bila sebut ion monoatom ni macam mana? Dia kata adalah sama dengan cas pada ion itu. Okey, cikgu bagi contoh dua je kat sini. Ion aluminium. Okey, dia monoatom sebab atomnya satu je, aluminium. Berapa cas dia? Positif 3. Maka nombor pengoksidaan aluminium adalah positif 3. S2 negatif. Ion sulfida. Ion sulfida. Bila ion sulfida, satu unsur, so dia monoatom. Berapa charge-nya? Negatif 2. Maka nombor pengoksidaan sulfur adalah negatif 2. Nombor pengoksidaan menggunakan nama unsur tersebut, ya. Sebab tu nama dia nombor pengoksidaan aluminium. Nombor pengoksidaan sulfur. Syarat yang ketiga, nombor pengoksidaan sebahagian unsur dalam sebatian adalah tetap. Apa dia? Yang pertama, nombor pengoksidaan hidrogen dalam sebatian sentiasa positif 1, kecuali logam hidrida adalah negatif 1. Nombor pengoksidaan oksigen dalam sebatian sentiasa negatif 2, kecuali dalam hidrogen peroksida dan ion peroksida adalah negatif 1. Nombor pengoksidaan atom unsur dalam ion-ion kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13 adalah tetap. Maksudnya kalau kumpulan 1, nombor pengoksidaannya positif 1. Kalau kumpulan 2, nombor pengoksidaannya positif 2. Kalau kumpulan 13, positif 3. Itu maksudnya adalah tetap.
Nombor pengoksidaan bagi halogen dalam sebatian biasanya negatif 1. Kecuali apabila bergabung dengan oksigen dan nitrogen adalah positif. Peraturan yang keempat. Jumlah nombor pengoksidaan semua atom unsur dalam sebatian adalah sifar. Cikgu bagi contoh dekat sini. Kita nak kira nombor pengoksidaan nitrogen dalam amonia. Jadi kita akan jadikan nitrogen sebagai anon X tambah hidrogen ada 3. Jadi 3 darab tambah 1. Sebab nombor pengoksidaan hidrogen sentiasa positif 1. Sama dengan sifar. Kenapa sama dengan sifar? Sebab dia adalah sebatian. Bila sebatian tak ada charge. Jadi dia sama dengan sifar. Selesaikan. So X tambah 3 sama dengan sifar. So X sama dengan negatif 3. Jadi nombor pengoksidaan nitrogen dalam amonia ialah negatif 3. Okey? So yang kelima. Jumlah nombor pengoksidaan semua atom unsur dalam ion polyatom adalah sama dengan cas ion tersebut. Okey. Contoh dekat sini, kita nak menentukan nombor pengoksidaan kromium dalam ion dikromat 6, Cr2O7, charge-nya negatif 2. Jadi, X, kita jadikan anon untuk kromium sebagai X. Jadi, 2X tambah 7 kali negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab oksigen negatif 2. Sama dengan negatif 2. Kenapa sama dengan negatif 2? Sebab dia adalah ion polyatom. Ion polyatom. Maksudnya ada charge. Bila dia ion, dia ada charge. Berapa charge dia? Negatif 2. So, sama. Sama dengan negatif 2. Itu beza dia dengan yang sebelum ini. Kita selesaikan 2x tolak 14 sama dengan negatif 2. Maka 2x sama dengan positif 12. X sama dengan positif 6. Nombor pengoksidaan kromium dalam ion dikromat 6 ialah positif 6. Di sini cikgu nak ingatkan banyak kali bahawa nombor pengoksidaan sentiasa ada tanda positif dan negatif di hadapan nombornya. Sebab kamu terbiasa dalam matematik tak tulis positif 6 kan? Biasanya sama dengan 6 saja. Jadi, kat sini kena ingat, kena tambahkan positif 6. Seterusnya, menghitung nombor pengoksidaan unsur dalam sebatian ataupun ion. Okey, kita nak kukuhkan lagi pengiraan kita. Contoh dekat sini, hitung nombor pengoksidaan kromium dalam kalium kromat 6. Macam mana? Okey. Kalium kumpulan 1. Tu yang kamu kena ingat. Bila dia kumpulan 1, charge-nya positif 1. Jadi 2 darab positif 1 tambah X untuk kromium tambah 4 kali negatif 2 sama dengan sifar. Kenapa 4 kali negatif 2? Sebab oksigen ada 4. Maka X tolak 6 sama dengan sifar. So, X sama dengan positif 6. Jadi, dapatlah nombor pengoksidaan kromium positif 6. Okey, seterusnya. Hitungkan nombor pengoksidaan klorin dalam ion perklorat. Jadikan klorin sebagai anon. So, X tambah 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 1. Kenapa sama dengan negatif 1? Sebab ion ini ada charge. Okey? Sama dengan negatif 1. Ikut charge dia. So, X tolak 8 sama dengan negatif 1. So, X sama dengan positif 7. Jadi, nombor pengoksidaan klorin dalam ion perklorat adalah positif 7. Penamaan sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC. Kebanyakan unsur mempunyai satu nombor pengoksidaan sahaja. Tetapi, sesetengah unsur seperti logam peralihan mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Maka, menurut sistem penamaan IUPAC, angka Roman dimasukkan ke dalam penamaan sebatian. Ini bagi menunjukkan nombor pengoksidaan yang berbeza-beza serta mengelakkan kekeliruan. Okey, cikgu bagi contoh 4 je. Ada banyak lagi kamu boleh baca dalam buku teks, dalam buku-buku rujukan yang lain.
Okey, kat sini Cu2O. Namanya kuprum 1 oksida. Kenapa nama dia kuprum 1 oksida? Sebab nombor pengoksidaan kuprum di sini adalah tambah 1. Kalau tak percaya, kamu kira macam tadi. Jadikan Cu tu sebagai anon, 2X tambah tolak 2 sama dengan sifar. Yes, dapat kan? X adalah positif 1. So, yang kedua, CuO. Namanya kuprum 2 oksida. Kerana nombor pengoksidaan kuprum adalah positif 2. Biasanya kalau logam, nombor pengoksidaan dia memang sebelah dia lah. Kuprum 1, kuprum 2. Contoh seterusnya, KMNO4, nama dia kalium manganat 7. Nombor 7 ini adalah nombor pengoksidaan mangan. Sebab nombor pengoksidaan mangan adalah positif 7. Jadi kita kena tulis selepas nama ion tersebut. Okey. MnCl2, namanya mangan 2 klorida. So, nombor pengoksidaan mangan adalah positif 2. Tindak balas redox berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. Baru nak guna ni. Macam mana? Pengoksidaan berlaku apabila nombor pengoksidaan bahan tindak balas bertambah, manakala penurunan berlaku apabila nombor pengoksidaan bahan tindak balas berkurang. Contoh, magnesium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Kali ni kita nak tengok nombor pengoksidaan. Berapa nombor pengoksidaan magnesium? Pandai. Berapa? Tak keluar. Okey, kosong. Bukan kosong nama dia sifar. So, nombor pengoksidaan magnesium adalah sifar. Selepas dia jadi magnesium oksida, berapa nombor pengoksidaannya? Positif 2. Sebab masa ni dia dah ion. Dalam sebatian dia ion. Positif 2. Berapakah nombor pengoksidaan oksigen? Wow, cepatnya jawab. Ya, jawapannya sifar. Okey, bukan nak cerita tu dulu. Magnesium, nombor pengoksidaannya telah bertambah daripada sifar ke positif 2. Jadi, magnesium mengalami pengoksidaan. Yes, good. Pandai. Okey, kita tengok nombor pengoksidaan oksigen. Dah tak sabar tadi. Kosong. Jadi, selepas jadi sebatian, magnesium oksida, berapa nombor pengoksidaannya? Negatif 2. Ya, pandai. Jadi, apa jadi dengan nombor pengoksidaan? Bertambah ke berkurang? Ya, berkurang. Nombor pengoksidaan apa? Oksigen. Nombor pengoksidaan oksigen berkurang daripada kosong ke daripada sifar ke negatif 2. Jadi, magnesium mengalami pengoksidaan kerana nombor pengoksidaan magnesium bertambah daripada sifar ke positif 2. Manakala oksigen mengalami penurunan kerana nombor pengoksidaan oksigen berkurang daripada sifar ke negatif 2. Jadi, magnesium ialah ejen penurunan, manakala oksigen ialah ejen pengoksidaan. Tindak balas ini adalah tindak balas redox kerana pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kali ni cikgu bagi hidrogen. Berapa nombor pengoksidaan hidrogen? Yes, good. Sifar. Bila dalam air, berapa nombor pengoksidaannya? Positif 1. Yes, good. Jadi nombor pengoksidaan ni bertambah ke berkurang? Ya, bertambah. Maka nombor pengoksidaan hidrogen bertambah. Jadi hidrogen mengalami pengoksidaan. Okey, kuprum. Berapakah nombor pengoksidaan kuprum dalam kuprum oksida? Positif 2. Bila dia jadi atom? Sifar. Jadi nombor pengoksidaan bertambah ke berkurang? Berkurang. Bila nombor pengoksidaan kuprum berkurang, bermaksud dia mengalami penurunan. Nombor pengoksidaan oksigen negatif 2. Selepas tu pun sama, negatif 2. Jadi oksigen tak terlibatlah. Hidrogen mengalami pengoksidaan kerana nombor pengoksidaan hidrogen bertambah daripada sifar ke positif 1. Manakala ion kuprum 2 mengalami penurunan kerana nombor
nombor pengoksidaan kuprum berkurang daripada positif 2 ke 0. Maka hidrogen adalah ejen penurunan, manakala kuprum 2 oksida adalah ejen pengoksidaan. Tindak balas ini adalah tindak balas redox. Okey? Cikgu harap kamu faham jenis tindak balas redox. Bukan semua tindak balas adalah tindak balas redox. Ada yang bukan tindak balas redox. Apa dia? 3 tu. Tindak balas penguraian, tindak balas penetralan dan tindak balas pemendakan. Bukan tindak balas redox. Cikgu nak ingatkan lagi. Dia bukan tindak balas redox. Okey, kita lihat yang pertama. Kenapa penguraian bukan tindak balas redox? Cikgu guna penguraian garam karbonat. Kita ada zinc karbonat. Selepas terurai, dia menghasilkan zinc oksida dan gas karbon dioksida. Kita guna nombor pengoksidaan untuk kaji dengan cepat. Okey, zinc positif 2. Selepas pun sama, positif 2. Sebab dia dalam bentuk ion. Okey. Karbon, tak reti kira. Dapat positif 4. Okey. Oksigen, sentiasa negatif 2. Ada yang berubah nombor pengoksidaannya? Tiada. Okey, so bila tiada, nombor pengoksidaan bagi setiap unsur tidak berubah. So, bila setiap unsur nombor pengoksidaannya tidak berubah, dia bukan tindak balas redox. So, dia bukan tindak balas redox. So, yang kedua, penetralan. Kita ada natrium hidroksida bertindak balas dengan asid hidroklorik, menghasilkan natrium klorida dan air. Sama macam tadi, cari nombor pengoksidaan natrium, positif 1. Selepas pun positif 1. Oksigen, sentiasa negatif 2. Hidrogen, positif 1. Positif 1. Positif 1. Okey. Ada yang berubah? Oh, tak habis lagi. Klorida, negatif 1. Jadi, semuanya tidak ada mengalami perubahan nombor pengoksidaan. Jadi, nombor pengoksidaan bagi setiap unsur, maksudnya semua sekali, tidak berubah. So, bila tidak berubah, dia bukan tindak balas redox. Dan yang ketiga, tindak balas pemendakan. Cikgu guna argentum nitrat dengan kalium klorida. Berapakah nombor pengoksidaan ion argentum? Pandai. Positif 1. Nitrogen, kena kira. Yes, kira. Jangan tak kira. Dapat berapa? Okey, dapat positif 5. Oksigen, dapat berapa? Negatif 2. Kalium, sentiasa positif 1 sebab dia kumpulan 1. Klorida, sentiasa negatif 1, kumpulan 17. Okey. Adakah ini tidak balas redox? Ada yang berubah? Tidak ada. So, nombor pengoksidaan bagi setiap unsur tidak berubah. Maka tindak balas ini adalah bukan tindak balas redox. Jadi, cikgu harap kamu boleh bezakan yang manakah tindak balas redox, yang manakah bukan tindak balas redox. Boleh guna takrifan daripada mana-mana lah. Daripada 4 takrifan yang kita telah pelajari tadi, kamu boleh takrifkan, boleh pilih mana-mana yang boleh atau sesuai dengan persamaan tersebut. Yang paling senang pada cikgu dan paling mudah ialah menggunakan nombor pengoksidaan. Yang kedua, pemindahan dan penerimaan elektron. Okey, itu sahaja.